My name is Dr. Muhammad Yazid Zulkifli. I'm a counter-terrorism consultant. I'm also a law lecturer in International Islamic University Malaysia. I also give counter-terrorism advice to foreign government as well, in addition to Malaysia. Okay, the title here is Counter-Terrorism in New Normal, Need for New Strategy, Legal and Judiciary Perspective. Keperluan satu strategi baru. Counter-terrorism in new normal. Bila kita sebut new normal ni, kita tengah sebut pasal apa? We are talking about post-COVID-19, right? Because of the new normal that we have due to coronavirus pandemic. Bila kita sebut tentang new normal ni, kita sedang sebut tentang dunia selepas COVID-19. Okay, by the way, a little bit about myself. If you want to know in detail about this topic, you can also read my latest book, Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Law in Malaysia, published by LexisNexis. So it covers in quite detail about terrorism, reason for terrorism, the law related to terrorism, how to combat terrorism. Pendeknya, kalau ada sesiapa yang nak tahu dengan lebih lanjut tentang terorisme dekat Malaysia, undang-undang dan sebagainya, bolehlah baca buku ini untuk mendapatkan penjelasan teliti. Okay, COVID-19 and extremism are the perfect storm. Gabungan antara COVID-19 dengan golongan ekstrim akan menyebabkan satu masalah baru. It will cause a perfect storm. Let's see what is the saying by this expert, by this Juan Zarate, a senior fellow at the Combating Terrorism Center. The severity and extreme disruption of a novel coronavirus will likely spur the imagination of the most creative and dangerous groups and individual to reconsider bioterrorist attack. Secara ringkas ni kita kena maklum bahawa coronavirus ni akan digunakan oleh kumpulan-kumpulan militan. Okay? Golongan militan, golongan teroris, mereka akan mempertimbangkan semula bioterrorist attack. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita tak bersedia. Pada saya, dalam konteks Malaysia, kita tidak betul-betul bersedia untuk menghadapi bioterrorist attack. Kesediaan kita masih kurang. This crisis was not a failure of imagination, but a failure of preparation. Even if costly or difficult, we have to keep imagining and preparing to counter a devastating bioterror attack in the future. So, secara ringkasnya, kita kena maklum bahawa apa yang berlaku ni bukannya kita tak dapat nak agak atau kita tak dapat nak bayangkan bahawa akan berlaku serangan dengan menggunakan biological weapon di masa akan datang. Sebaliknya, apa yang berlaku ialah kita tidak bersedia. Maknanya bukan kita tak pernah fikir bahawa kumpulan militan atau kumpulan teroris akan menggunakan senjata biologi termasuk virus dan sebagainya di masa depan, tetapi masalah sebenar di sini ialah kurangnya persediaan. Dari sudut keselamatan semua, kita dari segi persediaan tu masih kurang. Kita tidak cukup bersedia untuk menghadapi serangan bioterror. Okey, kita memerlukan strategi baru. Why do we need new strategy? Kenapa kita perlukan strategi baru? Sebabnya, the reason is because kita ada cabaran-cabaran baru. We have new challenges. For example, because of biological weapon, new technology, privacy issues, lockdown issues, impact to military and counter-terrorism operation, safety of officers, excessive use of force, human rights issues. Secara ringkas ni kita ada banyak isu-isu baru. Ada banyak isu-isu baru berkaitan penggunaan senjata biologi, teknologi baru, isu privacy, isu lockdown, kesannya kepada operasi counter-terrorism, keselamatan pegawai-pegawai, isu tentang penggunaan kekerasan berlebihan, excessive use of force, lepas tu isu-isu human right. Semua ini adalah isu-isu baru dan kita memerlukan undang-undang yang mampu untuk mendepani semua isu-isu terkini. Okay, for example, about biological weapon, tentang senjata biologi. Coronavirus COVID-19 ini sendiri adalah menjadi satu isu. Conspiracy theories of COVID-19 being a bioweapon has surfaced, with China and United States accusing each other of having engineered the virus. Sebagai contohnya Amerika, kalau secara spesifik lagi Trump,
menuduh bahawa COVID-19 ini adalah rekaan China. Kalau kita lihat berita BBC News ni, coronavirus, Trump stand by China lab origin theory for virus. Secara ringkasnya, Trump berpegang kepada teori bahawa virus ini berasal daripada lab, daripada makmal di China. Sekalipun teori ini dipetikai oleh FBI dan badan-badan perisikan dan sebagainya. China pula coronavirus, kalau kita lihat berita BBC tu, coronavirus, China accuse US of spreading conspiracies. At the same time, some of the China official accuse United States. Pada masa yang sama, ada juga pegawai-pegawai daripada China yang menuduh Amerika Syarikat sendiri di belakang COVID-19. Oleh itu berlaku tuduh-menuduh, berlaku konspirasi teori dan sebagainya. Tapi kita harus maklum bahawa kemungkinan ia digunakan sebagai senjata biologi tidak boleh dipandang remeh. Biological weapon. Biological weapons come under the category of weapon of mass destruction, WMD. Macam nuclear weapon lah, weapon of mass destruction. Which can be weapon of mass destruction, which can be divided into chemical, biological, radiological, nuclear element. A bioweapon can be classified into bacterial agent such as anthrax, toxin such as ricin, and also virus such as smallpox. You see the plant at the back, nampak kan gambar kat belakang tu kan? Participant, can you see the picture? Boleh nampak gambar kat belakang tu? Boleh nampak, Doktor. Ya. Itu gambar apa tu? Itu ialah gambar pokok yang boleh digunakan untuk membuat ricin. Toksin ricin ni, sekalipun pada kuantiti yang sangat kecil, boleh membunuh sangat ramai orang. Dan dia bukanlah sesuatu yang dilindungi. Maksudnya ricin ni bukan sesuatu yang sukar hendak diperolehi. Tapi ia boleh dijadikan senjata biologi yang sangat berbahaya. Okay, biological weapon. Kita lihat bahawa kumpulan-kumpulan militan seperti IC semuanya telah menggunakan juga coronavirus pandemik ini, virus COVID-19 ini, dengan mengatakan bahawa virus ini adalah satu balasan daripada Tuhan ke atas golongan-golongan musuh Islam. Contohnya China kerana layanan buruk mereka terhadap orang Islam Uyghur, dan juga kepada Barat kerana menyebabkan persecution of Muslim, kematian orang Islam beramai-ramai. Sebagai contohnya, pelarian-pelarian refugi apabila pergi ke Barat, mereka dihalang daripada memasuki Barat. Oleh itu kapal-kapal mereka, bot banyak tenggelam di laut, mati, budak mati, perempuan mati, bayi mati, orang tua mati. Oleh itu mereka menyalahkan Barat kerana menghalang golongan ini daripada masuk dan sebagainya. Oleh itu golongan militan seperti ISIS has reframed the virus as a divine retribution, hukuman Tuhan ke atas golongan-golongan ini. Al-Qaeda has called the virus the smallest soldier of God. Kalau ikut kumpulan Al-Qaeda telah memanggil virus ini adalah tentera Tuhan yang paling kecil. In the context of Malaysia must put in place a comprehensive strategic action and crisis management plan in the event of outbreak or attack. Malaysia kita mesti ada pelan strategik hendak menghadapi serangan biological weapon oleh kumpulan militan yang menggunakan virus. Ini adalah sesuatu yang baru, tetapi kita harus bersedia dalam konteks pasca COVID-19. Although the barrier of entry for terrorists to get their hand on bioweapon remain high, sekalipun agak susah untuk kumpulan teroris sebelum ini untuk mendapatkan senjata biologi, they are gradually lowered due to technological advance and democratization of science. Tapi kerana maklumat sains boleh diperoleh secara mudah, tambah pula dalam zaman pasca COVID adalah lebih mudah untuk mereka mendapatkan serangan, untuk mendapatkan senjata bio. Okey, berikutnya ialah teknologi baru. Kita harus maklum bahawa dunia dah berubah. Kita sekarang ni tak mesti beli belah guna cash. Saya percaya di kalangan hadirin, saya rasa paling kurang pun 50% ada menggunakan digital payment. Sebagai contohnya menggunakan e-wallet seperti Touch and Go, Grab, GrabPay, Alipay, kan? Adakah sesiapa di sini yang tak pernah guna langsung? Saya rasa kalau yang ada pun malu dia, saya tak pernah guna kan. Because zaman sekarang ni rata-rata kita sudah menggunakan teknologi baru. Okay, but now sekarang dah teknologi dah lebih lagi. Technology companies ranging from major professional services firm to start-up, syarikat-syarikat baru are building apps and wearables for business to track and stop the spread of coronavirus. Sekarang syarikat-syarikat teknologi telah memperkenalkan application baru dan gadget-gadget baru
untuk mengesan coronavirus, untuk mengesan pergerakan coronavirus. Kadang-kadang pekerja kena pakai, kita kena download, sebagai contoh kita semua download MySejahtera dan sebagainya. Electronic contact tracing and testing are useful. They are necessary but insufficient condition for controlling this in workplace. Kita harus maklum bahawa kumpulan militan dan sebagainya boleh menyalahgunakan teknologi baru ini untuk tujuan terorisme. Sebagai contoh dengan aplikasi baru ini, mereka boleh sebagai contoh mengesan lokasi kita, pergerakan anak-anak kita, pergerakan jiran-jiran kita, dan ia juga boleh disalahgunakan untuk tujuan terorisme, khususnya oleh mereka yang berada di dalam syarikat teknologi. Kita juga lihat dari sudut negara. Sebagai contoh Israel. In Israel, new laws have been passed to allow its domestic intelligence agency to monitor civilian beyond basic surveillance. For example, by using cyber measures typically reserved for counter terrorism. Kita maklum bahawa ada teknologi-teknologi baru yang boleh digunakan untuk monitor orang. Sebagai contoh, kita boleh monitor dia punya laptop, kita boleh monitor dia punya smartphone, kita boleh monitor penggunaan internet dia. Tapi kebiasaannya, apabila kita sebut tentang counter teknologi ini, cyber measures ini, biasanya ia adalah hanya digunakan untuk tujuan counter terorisme. Sebagai contoh, kita syak dia ni pengganas, dapatkan permohonan mahkamah dan sebagainya. Oleh itu kita survey dia di luar batasan biasa. Tapi sekarang ni kerana COVID, kita mendapati bahawa teknologi ini digunakan secara meluas. Bukan sekadar untuk monitor orang yang kita suspek sebagai teroris, tapi juga kepada orang biasa. Oleh itu di Israel, sebagai contoh, new laws, undang-undang baru telah diluluskan yang membenarkan intelligence agency Israel untuk monitor rakyat biasa. Maknanya rakyat biasa yang bukan suspek teroris pun dimonitor juga. Beyond basic surveillance, lebih daripada surveillance biasa. Jadi ini kita maklum, benda ini berlaku sedikit banyak kerana COVID-19. Contoh lain ialah China. In China, its surveillance application is imposing strict instruction to citizens on whether they should be isolated or allowed to enter public area. In addition to various high-tech system installed to monitor the population. China antara negara yang paling advance dari segi teknologi. Dan kita lihat bahawa teknologi digunakan secara meluas untuk monitor rakyat di China. Khususnya kita lihat juga orang Islam di Uyghur dan sebagainya, mereka dimonitor oleh ada high-tech sistem rata-rata, merakam setiap pergerakan, dan lebih daripada itu, ada juga penggunaan artificial intelligence. Sebelum ni kalau kita nak monitor kat skrin pun, setakat mana kita larat nak ikut dia, nak tengok dia pergi mana semua kan. Tapi dengan artificial intelligence, keadaan berubah. Using artificial intelligence, a real-time monitoring system which can mass detect individual in crowd with higher body temperature, predict individual age, gender, keep track of the person movement has also been rolled out. Dengan menggunakan teknologi baru, artificial intelligence ni, seseorang tu boleh dikesan secara 24 jam. Dia pergi mana, dia buat apa, dia makan apa, semua. So it's a issue about this new technology. Personal Data Protection Act 2010 possess loopholes. Kita ada undang-undang Personal Data Protection. Kalau pergi bank semua dah nampak kan benda cucuk duit, dan ada tulis dulu bank ni tertakluk pada Personal Data Protection. Okay, this Malaysia's Personal Data Protection Act possess loophole, ada kekurangan, as it does not protect personal data beyond commercial purpose and does not include specifically issues like online privacy, geolocation data, sebagainya. Oleh itu kita punya Personal Data Protection ni, akta ni sendiri tak lengkap. Dia hanya cover betul-betul benda komersial saja. Sedangkan ada banyak isu lain, penyalahgunaan dan sebagainya. Okey, berikutnya kita maklum antara cabaran baru pasca COVID-19 ni dari sudut counter terrorism semuanya ialah isu privacy issue. Since the fight against the coronavirus started in Malaysia, mass surveillance in the form of drones, ada juga penggunaan drone sebagainya, have been deployed to ensure citizen compliant with movement control order. So lebih banyak kita nampak dari segi surveillance tu lebih detail. Okey, isu besar berikutnya ialah isu lockdown. Due to the dangerous nature of COVID-19, many countries proceed with a lockdown. Banyak negara termasuk Malaysia dulu kita buat lockdown semuanya untuk mengurangkan sebaran COVID-19. Okey, kita lihat juga impak coronavirus ni pada tentera dan juga pada counter terrorism operation. Kira-kira 100 tahun dulu ada berlaku pandemik sesama Spanish flu pandemic
ia menyebabkan kematian kira-kira 50 juta orang. 50 juta orang lebih daripada jumlah kematian daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Maknanya kalau kita gabungkan jumlah kematian dalam Perang Dunia Pertama dan jumlah kematian dalam Perang Dunia Kedua, kita bandingkan dengan jumlah yang mati kerana wabak sesama zaman tu, iaitu sekitar 50 juta, yang mati kerana wabak sesama waktu tu lebih ramai daripada yang mati dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Oleh itu wabak ini bukan sesuatu yang kecil. Dari sudut tentera, at least 57,000 US military personnel died in World War I. Waktu tengah wabak tahun 1918 tu, sekurang-kurangnya 57,000 askar Amerika Syarikat mati akibat wabak tu. Sebagai perbandingan, hanya 50,000 mati died in combat. Yang mati berperang betul hanyalah 50,000 tentera Amerika, tapi yang mati kerana wabak tu jumlahnya ialah 57,000. Oleh itu kesan coronavirus tidak boleh dipandang rendah, kesan virus. Waktu Perang Dunia Pertama pun tentera Amerika yang mati hanyalah 50,000 mati berperang, died in combat, tapi yang mati kerana influenza waktu tu, pandemik waktu tu jumlahnya sekurangnya 57,000. Another review, kajian lain menunjukkan tentera Amerika sewaktu itu yang masuk hospital, sakit kerana influenza semua ni, jumlahnya lebih 1.1 juta. Lebih 1.1 juta orang. What is the impact of COVID-19 on terrorism, organized crime, military operation and all that? Okay, let's look at impact of coronavirus to military and counter-terrorism operation. In many places, training of recruit has stopped. Biasanya antara kesan dia mempengaruhi dari sudut recruit, kita kekurangan recruit baru. And then international military exercise has been significantly curtailed. Latihan ketenteraan pun banyak dah dikurangkan. Many ongoing operation, including counter-terrorism operation, has been suspended. Ada aktiviti-aktiviti counter-terrorism terpaksa kita tangguhkan. Terpaksa ditangguhkan kerana coronavirus. Apa lagi kesan coronavirus ni? A pandemic can diminish combat readiness, restrict military operation, overwhelm military healthcare infrastructure, restrict movement, divert manpower. Ini antara kesan lain. Dia mengurangkan kita punya kesediaan untuk menghadapi combat, melimitkan operation, restrict movement dan banyak lagi. Okey, dia lebih daripada itu. Kita lihat sebagai contohnya, kerana wabak pandemik ni, apa yang berlaku ialah COVID-19 is viewed as an opportunity by ISIS to liberate prisoners held in Syria, Iraq and other detention facility. Bila negara-negara luar yang ada tahanan-tahanan ISIS mengalami masalah coronavirus, apa yang berlaku, mereka tak cukup kaki tangan, mereka tak cukup staff, mereka tidak cukup staff untuk menjaga detention center, facility semua ni. Dan ada kes-kes di mana tahanan-tahanan ISIS ini terlepas, khususnya yang di bawah tahanan Kurdish dan sebagainya. Di barat pula, within the West, extremists have sought to use social isolation to target and prey on new recruit. Memandang suatu perintah berkurung dan sebagainya, golongan-golongan ekstremis telah mengambil kesempatan ini untuk cuba merekrut anggota-anggota baru. Jangan terkejut, tetapi violent extremists are also infiltrating gaming platform to find new recruits. Sekarang ni bila orang main game, main PS4 semua, kebanyakan game-game ni dia boleh berkomunikasi sesama mereka ketika bermain game, terutama main game perang-perang dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka mengambil kesempatan ini, gaming platform ini, untuk mengambil rekrut-rekrut baru. Isu lain yang timbul ialah isu safety of officers. Among the important issues that need to be catered is the safety of army. The military is vulnerable to virus as well. Golongan yang terlibat menentang golongan teroris ni, mereka pun manusia, mereka pun terdedah kepada coronavirus. Oleh itu keselamatan staff semua harus juga dipertimbangkan. Tengok berita News Straits Times ni, US military weakened by COVID-19 pandemic. Tentera Amerika telah dilemahkan oleh COVID-19. Isu terakhir yang besar ialah excessive use of force and human rights issues. Another important issue that must be properly addressed is preventing excessive use of force by the armed force. Maknanya penggunaan use of force yang berlebihan.
ini akan menghilangkan kepercayaan orang awam. Kita baca sebagai contoh di India banyak kes polis pukul orang awam sewaktu COVID-19 dan sebagainya menggunakan kekerasan lampau. Sebagai contoh, isu enforced disappearance, kehilangan paksa. Terdapat juga kesaan supaya Malaysia menyertai International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Sebelum ni kerajaan yang sebelum ni ada bercadang hendak menyertai International Convention ni untuk mengelak kehilangan paksa dan sebagainya. Tetapi polisi bawah kerajaan baru ni masih kurang jelas berkaitan dengan convention semua ni. Tapi tak apa, itu bukan fokus kita. Okey, sebentar lalu kita lihat bagaimana keadaan terorisme di Malaysia. Adakah sudah bertambah baik ataupun masih teruk? Sebenarnya masih serius. Sebagai contoh, 2019, polis seized 6 improvised explosive device and 15 bullets which were meant to be used by terrorist group. Pada tahun lepas, kumpulan teroris telah cuba hendak menuntut bela di atas kematian Muhammad Adib. Mereka merancang hendak membuat serangan besar-besaran di Sri Maha Mariamman Temple, Kuil Sri Maha Mariamman di USJ Subang Jaya, tetapi berjaya digagalkan oleh pihak polis. And then pada tahun lepas juga, polis announce mereka telah menggagalkan 25 rancangan hendak membuat serangan-serangan teroris di Malaysia, khususnya di rumah-rumah ibadat dan sebagainya di Klang Valley. Selain itu, pada Februari baru ini, a large-scale international attack by Al-Qaeda and Islamic State was averted. Kita berjaya gagalkan serangan Al-Qaeda dan ISIS hasil daripada tindakan pantas Bukit Aman. 10 individu termasuk 2 rakyat Malaysia telah ditangkap. Ini menunjukkan bahawa isu terorisme ini adalah isu yang serius dan masih berjalan. Ia bukannya isu lama dan sebagainya, masih ada usaha-usaha gigih dari kumpulan militan hendak menyerang orang-orang awam dan membuat kegiatan terorisme. Okey, untuk sebelum saya menamatkan session saya pada hari ini, kita harus melihat satu topik yang sangat penting. Do we have the right policy and law in place? Adakah undang-undang kita dan polisi kita mampu menghadapi masalah-masalah baru yang muncul akibat coronavirus ataupun yang muncul pada zaman sekarang? Bagaimana pandangan semua hadirin? Adakah rasa-rasa undang-undang kita bersedia untuk menghadapi semuanya? Jawapannya tak mesti. Sebagai contoh, apakah antara isu baru yang belum muncul tetapi akan muncul tidak lama lagi sekiranya kita tidak berhati-hati? Salah satu isu baru yang juga boleh muncul di masa akan datang tu bukanlah 10 tahun dari sekarang. Mungkin dalam masa sesingkat setahun atau 2 tahun daripada sekarang. Antara isu yang boleh timbul ialah isu rekrut oleh kumpulan militan terhadap golongan-golongan terpinggir. Contoh golongan terpinggir. Golongan Rohingya. Kita maklum bahawa sekarang ini ada mood yang agak kritikal terhadap pelarian-pelarian ataupun terhadap golongan Rohingya atas pelbagai sebab. Kita dapati ini adalah hakikatnya. Sebahagian besar rakyat Malaysia menghadapi masalah dengan golongan Rohingya. Bayangkan anda berada dalam posisi orang Rohingya tersebut. Pertama, anda miskin, tidak ada duit, tidak ada pendidikan, tidak ada kerja, dan masyarakat setempat marah kepada anda kerana pelbagai sebab. Mungkin atas faktor perangai anda, atas sikap anda dan sebagainya. Tetapi kesimpulannya ialah anda rasa terpinggir, anda rasa anda telah diabaikan, anda tidak mampu mendapat kerja dan sebagainya. Sebenarnya tanpa disedari, golongan seperti golongan Rohingya ini boleh menjadi target oleh golongan militan untuk rekrut di masa depan. Mereka akan kata, lihatlah kau hidup pun, kau hidup susah, masyarakat pun benci kau, semua orang benci kau. So one of the solution, apa kata kau matilah, kau mati masuk syurga, kau berjihad fisabilillah, semua kau lawan kerajaan jahat ni semua, mereka boleh direkrut. Dan sebenarnya kita tidak ada pendekatan yang komprehensif dalam menangani potensi ini. Sedangkan ini adalah satu potensi yang serius. Kita masih mengambil sikap harapnya tak jadi apa kot, which is not the right policy. Okay, we need to have a clear policy. Okay, secara ringkasnya, sebelum ini satu segmen yang menarik, undang-undang pencegahan. Preventive law play an important role in curbing terrorist activities, and every country, with Malaysia being no exception, have specific law to prevent or deal with terrorism. Kita memerlukan undang-undang pencegahan untuk mengelak daripada serangan terorisme. An absence of preventive law will make it difficult for us to take precautionary measure. The preventive action is to stop the terrorists before they launch any attack. Tujuan undang-undang pencegahan ini dibuat
seperti sebelum ni ISA, SOSMA dan sebagainya ialah untuk menghalang kegiatan-kegiatan ini, serangan-serangan ini daripada berlaku sebelum ia berlaku. Saya perlukan lagi 5 minit sebelum saya tamatkan. Oleh itu undang-undang pencegahan ini diperlukan. Okey, apakah polisi Malaysia? Polisi Malaysia berkaitan terorisme ada dalam Direktif ke-18, Direktif number 18 issued by National Security Council. We denounce any form of terrorist act. Kita menolak sebarang jenis kegiatan terorisme, protection of hostage life and property, melindungi nyawa tahanan, preference for negotiated solution. Kita memilih untuk berbincang, penyelesaian secara perbincangan. Kita tidak akan membuat exchange of hostage. Strike action is a last resort following failure of negotiation. Kita mengambil pendekatan menyerang hanya dalam keadaan gagalnya perbincangan. Oleh itu Malaysia secara ringkasnya setakat mana boleh kita mengelak daripada terus mengambil strike action. Malaysia terkenal sebagai negara yang lebih diplomasi. Sebelum ini saya ringkas saja. Sebelum ini kita mempunyai ISA, tetapi ISA ini mendapat aduan daripada ramai pihak dari segi isu penyalahgunaan untuk tujuan politik dan sebagainya. Oleh itu ISA akhirnya telah dimasukkan. Tapi kita kena maklum kepentingannya juga. Despite its unpopularity, the strength of the ISA was that it allowed for rehabilitation of detainee. Kekuatan sebenar ISA sebelum ni sama juga seperti SOSMA, ialah ia memberi peluang kepada pihak kerajaan untuk cuba memulihkan golongan yang ditahan. Selain itu, selain ISA, kita juga ada SOSMA. Saya tidak akan pergi secara detail satu persatu, tetapi sekiranya sesiapa memerlukan penjelasan yang betul-betul teliti, mereka boleh merujuk di dalam buku teks saya tadi. Ada ISA, SOSMA, kemudiannya ada Penal Code, POCA 2014, Prevention of Crime Act 2014. Kita juga ada POTA 2015, kita ada POTA, lepas tu kita juga ada SMATA, dan kita juga ada undang-undang mencegah terorisme financing, termasuklah AMLA yang ditukar nama kepada AMLAT-FA yang kemudiannya ditukar kepada AMLAT-F. Kalau sesiapa memerlukan penjelasan secara teliti, saya akan mengemailkan slide yang mempunyai penjelasan teliti terhadap semua undang-undang ini juga kepada pihak penganjur siasat, dan siasat bolehlah berkongsi. Slide yang akan saya email itu dengan peserta semua. Sekian pembentangan saya untuk hari ini. Moga semua mendapat manfaat. All the good ones are from God and all the weaknesses in the presentation is my own. Sebarang kelemahan itu semuanya salah silap saya sendiri. Sekian, terima kasih. Moga bermanfaat.